Bukan di Sarawak, bukan di Kedah. Terus terang mengatakan, out of the blues. And then the best thing is football is nothing lah. Sebenarnya kami orang pemain tak tahu. So kita pun terasa terkejut lah. Pasukan bola sepak Sarawak antara skuad yang digeruni dan sukar ditumpaskan dalam kejohanan bola sepak berprestij di negara ini, iaitu Piala Malaysia dan Liga Semi Pro era 1988 sehingga 1990. Pencapaian luar biasa skuad Sarawak pada Piala Malaysia 1988 mengejutkan banyak pihak sekaligus menggegarkan beberapa pasukan elit Piala Malaysia kerana sebelum itu skuad Sarawak hanya pasukan belasahan dan menduduki tangga mendukacitakan. Pada waktu itu, skuad Sarawak hanya dibarisi anak jati bumi kenyalang berbanding dengan pasukan elit yang menggunakan khidmat 3 pemain import. Namun struktur serangan mereka yang dicaturkan oleh jurulatih Awang Mahyan Awang Muhammad dilihat lebih tersusun serta menjadi berbanding sebelumnya. Lelaki kelahiran Kampung Lintang Kuching itu berkata, skuad Ngap Sayot adalah permata Sarawak yang tidak disedari oleh banyak pihak sebelum ini. Percaturan yang digerak beliau berjaya membuktikan kekuatan sebenar skuad Sarawak. Gawang skuad Ngap Sayot yang dikawal oleh Afendi Joel, pemain paling senior, sukar ditembusi. Semua strategi serangan bertali arus oleh pasukan pelawat gagal membolosi bahagian pertahanan. Ketika nama Awang Mahyan diumumkan sebagai jurulatih Sarawak oleh Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS pada awal 1988, mengambil alih jawatan Muhammad Cik Su, seorang pemain bola sepak yang berpengalaman luas dalam bidang kejurulatihan di negara ini. Banyak pihak di sekitar Bandaraya Kuching terkejut dan menggelengkan kepala. Saya terus terang mengatakan, out of the blue, saya tidak menyangka bahawa saya dipilih. Sebab selama itu, pasukan Sarawak, termasuk saya sendiri yang menjadi pemain Sarawak waktu itu, saya 4 tahun wakili di Sarawak. Saya sering mengiktikan tim Sarawak sendiri. Waktu itu, saya cuma preliminary certificate saja. Saya tidak ada sertifikat macam sekarang, profesional dan sebagainya. Saya tidak mempunyai sertifikat yang tinggi. Selepas menerima surat pelantikan, Awang Mahyan memutuskan pemilihan barisan pemain skuad Sarawak musim itu harus dijalankan secara lebih ketat dan tiada pilih kasih. Masa itu lah kita selalu pergi luar Kuching apa. Kalau bawa Awang Mahyan, padah dengan Awang Mahyan, you coba cari talent footballers yang di luar Kuching apa, ngumpul tidak, and then check whether adanya boleh main ke apa, beri kata-kata semangat ke apa, which he did. Pemain Sarawak terdiri daripada 9 bangsa, 9 unggasan. Waktu itu Sarawak kebanyakan pemain adalah dari bahagian Kuching. Jadi saya perlu ubahkan daripada satu bahagian saja ataupun satu saya ambil daripada mana bahagian. 9 bangsa daripada Kelabit, Kenyah, Wak Kelalan, kan, Dayak, Iban lah, Bedayu dan Melayu. Cuma seorang saja daripada Semenanjung, Abdullah Salim dari Perlis. Ialah kelainan orang Mahyan lah. Hanya ngambil semua bangsa, seluruh negeri, bahagian lah, mendapatnya yang cari semua bangsa macam Melayu, Cina, even ada Cina orang main bah, Cina, Iban, semua yang ngambil, yang mau ada semua. Ya. Ngap Sayot juga adalah kata kunci yang berjaya menarik sokongan ribuan peminat bola sepak di Sarawak bersatu hati dengan memakai baju merah, berikat kepala merah dan berselendang merah datang ke Stadium Negeri untuk menyaksikan perlawanan yang diadakan. Mengenai slogan Ngap Sayot, istilah yang tidak wujud di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Awang Mahyan menjelaskan mengikut dialek tempatan yang dicampur bahasa pasar. Ngap membawa maksud makan, manakala sayot pula sayur. Dalam negeri Sarawak ini, bahasa ngap itu semua bangsa yang menggunakan. Cina pun pakai ngap, makan. Melayu ngap. Bangsa lain pun ngap juga.
kan saya fikir bahasa ini menyeluruh, boleh digunakan oleh banyak-banyak bangsa. Jadi semua yang mengingatkan ngap itu satu cogan kata yang battle cry, sebagai battle cry lah. Waktu itu yang boleh digunakan untuk orang Sarawak. Dan sayut itu adalah bahasa Cina. Yang sebenarnya sayut itulah licak, ataupun kata kita sini licak lah bahasa Sarawak. Ataupun soft lah, sayur kan. Kita semua makan sayur. Jadi sayur itu adalah senang dimakan. Bermakna tim yang kita lawan itu, mana-mana tim, tidak peduli dia dari mana, kita gunakan sayur itu sebagai bahasa lembut yang senang mudah dimakan. Sebelum itu, slogan ngap sayut hanya digunakan pemain skuad Sarawak ketika bermain snooker sesama mereka untuk melabel mana-mana pemain yang mudah dimakan atau dikalah. Awang Mahyan adalah pemain snooker yang mudah dingap sayut oleh 4 anak buahnya, iaitu Afendi Joel, Ali Sapi'i, Khairul Jamil, dan Roslan Mustafa. Jadi tiap-tiap main snooker ni, dia players ni mengejek saya. Dia kata saya senang dimakan. Ngap ni, senang coach lah, boleh kita makan lah, ngap je dia kan. Jadi itulah jadi punca. Jadi budak-budak pun mengatakan, oh kita senang ngap, boleh makan lah, erti dia. Tim yang paling hebat itu adalah Singapura. Singapura waktu itu adalah tim nasional Singapura. Yang ya masa game lawan Singapura di Kallang Stadium lawan Singapura, I think we won 2-1 masa ya. Local, purely local 20 Sarawak tu lawan tim international Singapura, national team ya. We played at Kallang Stadium, we won 2-1. Khairul Jamil, Khairul Jamil scored the free kick. So the whole team was like unbelievable, ngalah tim Singapura, main di Singapura. Oh, Kallang, full pack stadium, I think 60,000 lah. So ya satu peak lah, Situ kita menang lawannya. But menang lawan Singapura satu yang boleh dilupakan lah, Sebelum era ngap sayut, semua pemain Sarawak mempunyai sikap yang tidak percaya dengan diri sendiri. Penyakit itu berjaya dikikis oleh Awang Mahyan melalui kata-kata semangat setiap kali sebelum anak didiknya masuk padang. Kami madah dengan Awang Mahyan, Wang, you rapat dengan Sidak Muhtar Dahari apa. Dapat kasih kita ngatur, kita sparring dengan Sidak ya. Kalau kita perlu pergi dekat KL sebulan, 2 bulan, boleh. Kami akan minta FAS ngeluar peruntukan untuk ya Awang Mahyan ngatur hal dengan Sidak Muhtar Dahari apa. Mahyan tu adanya pun strategi pun lah. Yalah mun kami orang sebelum ngembat tim tu nya dah dilantik jadi coach. Nya expose kami orang dulu. Expose kami orang pergi Semenanjung. Yang kami beberapa orang dalam macam 4-5 orang lah dalam sikit tim di sebelah Semenanjung nun. Yang ada Sidak national player lingkahnya sini. Macam kami orang dengan Dak Muhtar Dahari, Kang Humeng dengan Kadir Ali lah. Pengalaman attachment tu diimbak ke dalam tim masa 88 dengan Awang Mahyan plus few players daripada luar diadunkan menjadi satu tim yang betul-betul jitu lah. We are very united as one team. Harmoni dalam pasukan masa yang terbaik di samping support daripada state government. Menurut Awang Mahyan, skuad ngap sayut meletup dan digeruni selepas semua pemainnya berjaya membuang dan mengikis perasaan rendah diri melampau yang menghantui mereka kerana mereka sentiasa beranggapan orang Semenanjung lebih pandai dan hebat dalam semua hal. Saya dah terasanya memang ada unsur-unsur kepimpinan lah. Dia lebih kepada bebas nemiap cara main, open. Menurut Abdul Jalil, sewaktu beliau masih bersama pasukan LNG Bintulu, mereka mengadakan latihan untuk melihat siapa yang mempunyai lontaran ke dalam yang paling jauh. Keputusan latihan itu, bola lontaran beliau adalah yang paling jauh.
Dari situlah saya melihat itu satu senjata bagus tu. So I train lah, I work on my strength, my abdominal strength yang memerlukan kekuatan. Bila main pelas awak di sialah mungkin orang main nanggal selain daripada cara main lain. Pada 28 Oktober 1988, skuad Ngap Sayut bertemu Kedah perlawanan suku akhir kedua di Stadium Negeri Kubu Keramat Sarawak. Oleh kerana penonton terlalu ramai dan keadaan tidak terkawal, perlawanan yang sepatutnya bermula jam 8.30 malam ditangguhkan beberapa jam. Tu saya fikir overloaded lah. Dah terlalu banyak lah. Stadium ini saya fikir 18,000 je penonton yang boleh masuk, yang ada tiket. Tapi waktu tu yang tak ada tiket pun masuk, yang sampai yang masuk panjat dan sebagainya lah. Jadi itulah masalahnya, overcrowded tim masuk penonton. Kedah bersetuju meneruskan perlawanan dengan syarat semua penonton yang duduk di balapan berundur. Sekira syarat itu tidak dipenuhi, mereka tidak akan masuk ke padang untuk bermain. Selain itu, tiada siapapun bukan kalangan pemain dibenarkan masuk padang. Wisel permulaan ditiup pengadil K. Lecumanasami dari Pulau Pinang tepat jam 11.23 malam. Sarawak memperoleh gol pertama pada minit ke-27 hasil tendangan Jalil Ramli. Namun gol itu tidak dikira pengadil, menyebabkan keadaan kembali hangat. Unfortunately, masa game tengah on, I scored the goal. Bila gol, referee mada offside. Yalah, start awak main masuk dalam. Bila masuk dalam, nak protes against the referee, Kedah mada, since ada penonton, si mau main. So, that's the situation lah. Sebenarnya kami orang pemain tak sih tahu kenanya tingkah di Singapura sana. Actually nya boleh main di Kuching tanpa menonton kah, atau main di Brunei kah, venue lain kah. Tapi sit di Singapura lah. Tapi ya keputusan tidak official lah, tidak atas lah. Kami orang players ikut aja lah. Memang teruk malamnya. Semua kalau pagar semua ubuh jatuh pagar. Orang penonton semua masuk ke dalam padang. Memanglah menengok melihat keadaannya memang tak terkawal, tak dapat terkawal. Jadi dalam mesyuarat tergempar lagi, kita ada menyuarakan bahawa boleh main pagi esok tanpa penonton, sebab tak dapat pagar semua dah roboh, tak dapat berpenonton lagi. Dia orang tak setuju, Kaunsil FAM tidak setuju. Dia cakap mau ambil venue, independent venue. Pergi venue yang independent lah. Bukan di Sarawak, bukan di Kedah. Sebab ialah decided oleh FAM main di Singapura. Pergi Singapura kos lah, kita kalah 1-0 That's the end of the story mas saya lah. Dalam kegemilangan era Ngap Sayut, terdapat beberapa kejadian aneh dan pelik berlaku di Stadium Negeri sebelum perlawanan bermula, sehingga ada pihak menuduh Sarawak menggunakan bomoh atau ilmu hitam bagi menjamin kemenangan. Saya terus teranglah dalam perkara-perkara ini, saya tidak hipokrit dalam satu-satu perkara. Saya fikir yang saya kasih air itu, air betul. Itu dibuat oleh seorang, bukan bomoh lah, seorang manusia macam kita juga, kan? I don't know, should I tell about dia ya satu ini nama rahsia lah. But now I can tell lah, you know. Every time kami orang nak main, ni ada sikit botol mineral besar. I don't know about yang I tahu air mati, air sejuk lah. So, ni akan nuang atas palak players, terutama sekali kami lah. Allah, pegangnya palak dia, and then ni akan ngurut, tapi nang durun je situ dah. Naik dah bulu rumah. Tapi dia akan tanya. Tadi bacanya adalah ayat dibacanya je dah. Lil, ini rasa kau okey sih? Okey tak? Okey, memanglah okey. Bilanya dekat situ sejuk, naik dah bulu rumah. Tapi psycho, you know, it works.
every one of us percaya macam ya. Tapi at the end of the day, bila ada masa berlalu, yang bukan cerita, saya biasa aja, cuma psycho. Bagaimanapun beliau mengakui ada menyediakan air semangat yang dibaca dengan ayat Al-Quran untuk diminum oleh semua anak buahnya sebelum masuk ke padang. Sesiapa yang minum air itu tidak akan gentar dengan kehadiran pasukan lawan. Waktu tu kita lawan KL, Bandi Ahmad, K Kanan, Malik Awab, semua ada situ. Kan? Kita main baru 37 minit. 37 minit. Kita 0-0. 1-1 kan? 1-1. 1-1. Belum apa-apa lagi. Yang masalah dia, Ali Syafi'i tidak ada apa-apa, dia tidak tahu apa dia punya kesalahan. Dia dapat kad merah. Itu jadi persoalan. Apabila referee Steven Ovinis tu memberi second cut untuk Ali Syafi'i ya. Jadi apabila second cut nya automatik jadi red card, jadi kami orang mangkang lah. Saya kami orang puas hati lah dengan Steven Ovinis lah. Steven Ovinis, referee masa saya menganggap Ali itu sengaja mau melelengah permainan. Tapi nya benar cedera lah. So macam kami orang puas hati lah, nya cedera lah. So ini time to mula pemulihan dan sebagainya. So bila si puas hati Steven Ovinis nya menganggap Ali itu menipu cedera dengan masalah. But he's really injured. So dia game stop and then kita orang pun semua siapa terkawal masuk padang dan sebagainya. Terus dihenti and then kita berehat di hotel. Si balik terus itu. And then we dapat message daripada situ, ada Dewan Undangan Negeri bersidang Sidangnya bersetuju kita kalau silap lah keluar daripada FM. Kalau silap lah. So kita pun terasa terkejut lah. So okay lah, that's the end of football lah, benda macam ni lah. Bukan kita nak berperang, bukan kita nak bergaduh. Kata itulah sejarah bola sepak Sarawak. Lama dalam sebulan 2 bulan pihak FM mujuk balik, tapi bila masuk balik FM, wah satu kemenangan lah, I think like I said, it's a good decision by state government at that time lah untuk meredakan keadaan. Tapi dalam palak kami orang saya adalah main tim luar, saya ada only for Sarawak. Semangat Sarawak begitu menebal saya. Sebelumnya kami orang main away di Johor. Kami orang kalah 2-0. Jadi time yang mesinnya quarter final, fikirlah Johor dengan Sarawak. Main home away lah. Jadi kami kalah di Johor. Jadi apabila main di situ semangat lain lah main di Sarawak tu. Yeah, I think one of the reason is stadium lah, Stadium tu pada kami stadium favorite lah, orang mana stadium Keramat, because keadaan stadium masih belum ada penambahan di peringkat atas lah. Semua di bawah, so players rasa macam dekat dengan penonton lah. So very close. Tafsiran saya ialah Awang Mahyan telah berjaya mengangkat semangat budak-budak, semangat mau maju, semangat mau menang, dan dalam arti kata semangat ngap sayut mesti diadakan bahawa baru dapat melawan pasukan-pasukan yang disebut tadi. Kami orang menang quarter final ya. Jadi kami orang ada tekad lah. Kami orang menang time tu, kami akan boikot dari stadium tu pergi ke tempat sidak ya diam lah. Jadi ya lah, kira nazar lah ramai orang. Tapi orang Mahyan tu yang lain lah, yang madahnya nak terjun di jembatan gantung lah. Jadi orang saya ikut siapa yang berekod, yang madah siapa yang berekod dari situ, dari stadium, si perlu lah ngikut terjun. Ada kedak-kedak ada juga yang ngikut lah, kami si lah. Jadi kebetulan kita menang 4-0, kita kalah 2-0. Saya tak dapat elak kerana saya sudah janji. Saya main of principle lah, okey lah, saya terjun je lah. Dan itu saya aturkan supaya tidak ada boyak, tidak ada ugak di bawah kan. Boikot di stadium tu, pergi rumah di perumahan dia, I think 6 of us lah, si mau terjun. So the rest siapa si boikot, terjun esok.
But I was there lah, we were there, sama-sama di jambatan ya, sama-sama nangga silat terjun. And then the best thing is, masa habis peristiwa terjun ya, the fans jerbu kami orang. Bukan minta baju. Angkat, jadi balik rumah siap baju. Semua siap minta jersey semua. Nasib seluar seatnya, seat dibuka. So that was fun, you know. Satu saat yang amat-amat mengharukan lah. Ini berikutan jambatan gantung merentasi Sungai Sarawak dari kawasan Satok ke Kubahria itu menjadi tempat Awang Mahyan terjun ke Sungai Sarawak bagi menunaikan nazarnya pada 20 Oktober 1988 selepas skuad Ngap Sayot berjaya menempah tiket ke perlawanan separuh akhir Piala Malaysia setelah terkandas di tangga tercorot selama 10 tahun. Pada saya lah, Awang Mahyan itu seorang manusia yang very special lah. Sebab kita tahu masa saya sistem kejuruteraan kita belum maju kalau dibandingkan masa tu lah. Dan Awang Mahyan dengan approach dia yang begitu unik, saya dapat merasakan apa yang disampaikan oleh Awang Mahyan semasa latihan ataupun briefing masuk ke dalam jiwa kita sebagai pemain. Dan di situlah kami orang sebagai pemain betul-betul dapat mengutarakan apa yang telah dipraktikkan oleh Awang Mahyan. Dan macam saya kata, dia seorang manusia ataupun coach yang begitu special. Dia mempunyai X factor yang jarang ada pada coach lain. That's the beauty of Ngap Sayot. Tapi kami saya adalah nak sampai ke that level, cuma ada semangat, you know. Semangat dia lah di dalam padang, you know. Never say die attitude. Bak kata Awang Mahyan. Coach ya, players ya, makan nasi macam kita, bukannya dari langit. So we can always beat them. So berpandukan pada ya, main aja. So that's the thing lah. Selepas 26 bulan, nama pasukan Ngap Sayot berjaya dijulang sekaligus meletup dan dikenali ramai di seluruh negara. Awang Mahyan tiba-tiba membuat kejutan di luar jangkaan dengan mengambil keputusan bersara dari terus bersama Ngap Sayot. That is the advice of my mother. Bawa kau nunggah ke rumah, Mahyan. Tok bawa nama dah kau. Apa bawa? Udah lagi kau football, cukup. Tahu kau tanya. Orang nak muji kau gini tok, kelak orang tok akan nganok kau tanya. Orang tok akan nguntok kau bila kau si dapat molah bagus. Orang yang muji kau akan nganok kau juga. Bagus kau berhenti. Mak aku dah madah macam yang aku siap dapat. Kerana aku tahan dengan mak aku. It's true. Aku siap dah nak bawa pula hal yang. Pada 4 November 2017, Awang Mahyan menjadi jurulatih Sarawak pertama dianugerahkan tokoh sukan jurulatih sepanjang zaman oleh Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia atas pencapaian terbaik beliau sepanjang menjadi jurulatih ketika membawa Sarawak mara ke separuh akhir Piala Malaysia pada 1988. Without the fans, football is nothing lah. Dengan sokongan fans yang padu masa Ngap Sayot yang sanggup datang dari jauh, memberi kami satu semangat yang luar biasa lah. Ditambah pula dengan masa saya pengurusan FS yang terbaik lah di bawah Tok Taha, dan juga slogan Ngap Sayot lah. Gabungan tu lah yang dapat memercu menaikkan bola sepak. Slogan Ngap Sayot adalah kata kunci berjuang habis-habisan terhadap lawan, seperti juga slogan Agi Hidup Agi Ngelaban yang bermaksud selagi nyawa di badan pasti akan melawan. Sayotkan semuanya, tanyakan pihak musuh yang berani menjabat, oh pemuda yang gagah, oh pemuda. Sayotkan semuanya, tanyakan pihak musuh yang berani menjabat, oh pemuda yang gagah.